Al-fasakhu. Ta'riful fasakhi. Fasakh. Fasakh. Kalau dalam bab kahwin, ada perpisahan ni boleh dengan talak dan juga boleh dengan fasakh. Kalau talak adalah hak mutlak suami saja. Adapun fasakh adalah untuk isteri dan juga suami. Ya. Nanti kita lihat detailnya. Baik. Ta'riful fasakhi lughatan wan naqdu aw at-tafriq. Fasakh dari segi bahasa adalah membatalkan ataupun memisahkan. Wa ta'riful fasakhi syar'an wa naqdun lil 'aqdi wa hallun baina az-zawjaini liwujudi sababin aw 'aibin yujibu dhalika aw yubihuhu. Dari segi syarak maksudnya adalah wa naqdun lil 'aqdi, iaitu membatalkan akad. Akad apa? Akad nikah. Sebab nak kahwin kena ada akad. Wahallun bainaz zawjani, dan juga merungkaikan, memisahkan antara kedua suami isteri. Kenapa berlakunya naqdun wahallun? Liwujudi sababin, kerana ada sebab atau aibin. Liwujudi sababin atau aibin yujibu dhalika, kerana wujudnya sebab atau aib yang mewajibkan zalika, yakni mewajibkan fasakh tadi, au yubihuhu, ataupun mengharuskannya. Maknanya sebab ataupun aib yang membawa kepada wajib fasakh ataupun harus fasakh. Baik, man dalilu ala masyru'iyatil fasakh? Dalilu ala dhalika min as-sunnah. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال لها: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وقال لأهلها: دلستم علي. رواه البيهقي. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah bernikah dengan seorang wanita dari Bani Ghifar, dan apabila isterinya tadi masuk menemui baginda SAW dan menanggalkan pakaiannya. Jadi wada'an kat sini bukan maksudnya meletakkan, tapi menanggalkan pakaiannya. Ru'a bikushiha bayadan, Nabi SAW nampak pada bahagian badannya itu ada warna putih. Putih ni biasanya macam sopak lah. Faqala laha, maka Nabi kata apa? Pakai pakaian kamu balik. Ilbasi thiyabaki walhaqi bi ahliki, dan pergilah bertemu kembali kepada ahli keluarga kamu. Dan Nabi pun berkata kepada keluarga perempuan tadi, isinya itu, dalastum alayya, kamu telah menipu aku. Kenapa? Kerana pada isteri tadi terdapat bayadon, terdapat keaiban yang Nabi anggap itu aib, yang mereka tak bagi tahu Nabi. Jadi Nabi rasa macam, kita rasa macam terpedayalah, tertipu. Kalau bagi tahu tak apa, tapi dia tak bagi tahu. Maka itu merupakan satu aib. Aib tersebut membawa kepada harusnya diceraikan, difasahkan, dipisahkan antara suami dan isteri. Hukum al-fasakhi. Apakah hukum fasakh? Hukum fasakh iaitu pisahkan antara suami dan isteri. Ini bukan talak, ini adalah fasakh. Al-fasakhu jaizun bisababi wujudi aibin fi ahadi zawjaini. Fasakh itu harus dengan sebab adanya aib, kecacatan pada salah seorang suami atau isteri. Salah seorang, sama ada suami ataupun isteri. Al-fasakhu yahtaju ila raf'i ila al-qadi. Al-fasakhu yahtaju ila raf'i ila al-qadi. Fasakh itu perlu kepada diangkat kesnya itu, isunya itu kepada qadi. Itu pada kita tuan kadi lah, yang akan menentukan.
لا يستقل الزوج أو الزوجة في فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب. Tidak boleh bersendirian suami atau isteri dalam memfasahkan, membatalkan pernikahan dengan adanya aib daripada keaiban yang banyak. Asalkan ada satu aib. Bal la budda min ar-raf'i ila al-qadi. Bahkan tak dapat tidak mesti diangkat kepada qadi. Pejabat agama lah kita ni. Wa talabil fasakhi indahu, dan minta fasakh di sisi daripada qadi tadi. Maknanya pergi pada qadi mengadu apakah aib yang ada pada suami, ataupun suami mengadu apa aib yang ada pada isteri. Satu keaiban pun sudah memadai. Fa idza tahaqqaqa al-aibu aw al-uyubu indahu hakama al-qadi bi fasakhi az-zawaj. Bila telah pasti adanya aib ataupun banyak aib di sisi qadi tadi, dia tengok aduan-aduan tu semuanya aduan yang berasas dan aib itu memang ada, maka bolehlah qadi itu hakamal qadi, hakim qadi itu menghukumkan perpisahan ataupun fasakh terhadap perkahwinan tersebut. Maknanya hak untuk fasakh ini adalah kena pergi mengadu pada qadi. Kalau talak macam mana? Kalau talak memadai dengan suami kata, aku ceraikan engkau, maka tercerailah si isteri. Tetapi dalam bab fasakh, fasakh sama ada oleh permintaan suami atau isteri, tak boleh isteri kata fasahkan saya, tak boleh. Mesti bawa isu ni kepada qadi. Qadi yang akan menentukan sama ada alasan itu, keaiban itu kukuh ataupun tidak. Maka pemisahan itu, fasakh itu dilakukan oleh qadi, bukan oleh suami atau isteri. Sebab itu disebut sini la yastaqillu zawju aw az-zawjatu fi fasakhin nikah, bal la budda min ar-raf'i ila al-qadi. Fa idza tahaqqaqa al-'aibu hakama al-qadi bi fasakhi az-zawaj. Anwa'ul fasakh. Jenis-jenis fasakh. Ada beberapa jenis fasakh yang kita lihat dulu, ada berapa. Mana jenis fasakh ni merujuk kepada punca berlakunya fasakh tersebut. Baik. Awalan al-fasakhu bisababil uyubil mushtarikati. Al-fasakhu bisababil uyubil mushtarikah. Fasakh dengan sebab aib yang berkongsi sama. Apa maksud berkongsi sama ni? Maknanya idza wajada ahaduz zawjaini fil akhar. Apabila mendapati salah seorang suami isteri itu fil akhar, pada pasangan mereka. Sama ada suami atau isteri mendapati pada pasangan mereka apa dia? Awalan jununun, itu gila. Isteri mendapati suaminya itu gila, maka isteri bawa isu kegilaan suaminya itu pada qadi, maka qadi pun memisahkan antara suami dan isteri. Thaniyan juzamun. Juzamun kusta. Yakni daun yuhammaru minhul jildu. Ini kusta lah, senang. Kusta. Thalithan barosun. Baros ni sopak. Sopak yang putih-putih tu kan, sopak. Rabi'an AIDS atau siflis. Penyakit AIDS ataupun penyakit kelamin, siflis. Khamisan riddatu ahadiz zawjaini al-islami atau ghairiha, iaitu bila murtad salah seorang daripada suami isteri, murtad keluar daripada Islam ataupun selain daripadanya. Sama ada dia mengisytiharkan dia keluar daripada Islam ataupun dia melakukan sesuatu yang membawa kepada keluar daripada Islam. Itu pun terfasaklah perkahwinan tersebut. Taib, an-naw'u tsani min al-fasakh. Jenis yang kedua, jenis fasakh yang kedua. Al-fasakhu bisababil uyubi fi zawjati. Yang tadi itu al-fasakhu bisababil uyubil mushtarikah. Tapi yang ini
al-fasqu bisababil uyubi fi zaujah, iaitu fasakh dengan sebab ada uyub, ada aib pada si isteri. Wa dhalika idza wajada az-zawju zawjatahu ratqa, apabila si suami mendapati isterinya ratqa. Yakni ratqa ni si isteri itu faraj dia tertutup dengan daging. Makna faraj dia tertutuplah, terlindung. Bila faraj dia tertutup dengan tertutup, maka tidak boleh melakukan jima'. Kenapa harus boleh fasakh? Kerana antara hikmah perkahwinan adalah untuk menghalalkan jima'. Jadi kalaulah isteri itu ratqa, yang tertutup farajnya, jadi mana mungkin berlaku jima', maka hikmah perkahwinan itu tak tercapai. Maka boleh si suami itu minta dipisahkan. Ini bukan talak, tapi dipisahkan. Tapi nanti kita akan lihat apa beza antara talak dengan fasakh. Tsaniyan qarna, idza wajada az-zawju zawjatahu qarna. Iaitu qarna ni apa? Bila dalam situasi ada macam tulang yang menyerupai tanduk. Qarnun ni tanduk, menyerupai tanduk yang tumbuh di bahagian faraj isteri sehingga menghalang daripada masuknya zakar. Mana ada, kalau tadi tu daging, ratqa tu ada daging yang menutup, maka tak boleh berlakunya jima'. Yang kerana ada tulang. Macam mana zakar nak masuk ke dalam faraj kalau ada tulang? Jadi atas batu tersebut harus boleh si suami minta fasakh. Sebab apa? Sebab ratqa, qarna ini adalah menafikan hikmah daripada disyariatkan pernikahan. An-naw'u tsalits min anwa'il fasakhi, jenis yang ketiga, al-fasakhu bisababil uyubi fi zawji. Fasakh dengan sebab adanya aib pada suami. Idza wajadatiz zaujatu zaujaha, apabila telah mendapati oleh si isteri pada suaminya itu awalan majbubun, iaitu majbub ni suaminya itu terpotong zakarnya. Bila dah terpotong zakar, sama macam yang untuk suami tadi, maka tidak boleh berlaku persetubuhan. Maka bagaimanakah hikmah perkahwinan itu akan tercapai? Tsaniyan aninun, iaitu mati pucuk, senang cakap, iaitu si suami itu mati pucuk. Bila mati pucuk, maka dia tidak boleh menggauli isterinya, maka hikmah perkahwinan itu tidak tercapai. Tsalitsan khisa', iaitu khisa' ni maksudnya dua buah zakar, kandung zakar lelaki itu tak ada. Zakarnya ada, tetapi buah zakarnya tak ada. Jadi dalam keadaan begini boleh si isteri minta fasakh. Sebab apa? Bila tidak ada buah zakar, maka bagaimanakah si suami boleh melahirkan zuriat. Wa rabi'an i'sarun fin nafaqah, susah untuk beri nafkah. Maksudnya nafkah yang wajib. Bila si suami itu, idza wajadatiz zaujatu zaujaha i'sarun fin nafaqah, si suami itu payah untuk beri nafkah yang wajib kepada dirinya dan juga keluarganya. Sebab nafkah wajib ke atas suami. Jadi kalaulah nafkah yang wajib, makanan yang asas, pakaian yang asas, tempat tinggal yang asas, si suami tak boleh menyediakan, nanti takut suami itu dapat dosa, isteri pun dapat dosa, maka boleh si isteri membawa isu ini kepada qadi, dan qadi akan memisahkannya. Bila dia pasti benda ni memang wujud, boleh pisahkan antara suami dan isteri tadi. Wallahu a'lam.